Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera. Apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif waktu dan juga panca indera? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide yang telah disediakan. Pada pembelajaran pada hari ini, murid-murid dikehendaki untuk merujuk pada buku teks muka surat 55 sehingga 56 dan bersedia dengan buku nota untuk mencatat apa yang penting dan juga melakukan latihan pada akhir pembelajaran. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua kata adjektif waktu dan panca indera mengikut situasi yang diberikan. Yang kedua, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat lengkap menggunakan kata adjektif waktu dan panca indera mengikut situasi. Seperti mana yang murid sudah maklum bahawa kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat dan keadaan sesuatu. Dan pada hari ini kita akan menyentuh dua aspek dua kata adjektif, iaitu kata adjektif waktu dan juga kata adjektif panca indera. Kita mulakan dengan kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ialah kata yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberikan pengertian kepada konsep masa. Okey, contoh yang pertama ialah awal. Amir datang awal ke sekolah. Okey, kita lihat seterusnya. Dahulu, baharu dan juga lewat. Selain yang diberikan pada contoh di hadapan kamu ini, terdapat juga kata adjektif waktu yang lain. Contohnya ialah silam, lama, cepat, lampau dan segera. Seterusnya kita lihat cara-cara untuk membuat ayat lengkap menggunakan kata adjektif waktu. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Amir selalu datang awal ke tempat kerja berbanding rakan sekerjanya yang lain. Itu merujuk kepada kata adjektif waktu. Yang kedua, sila tanggalkan kasut dahulu sebelum masuk dahulu. Yang ketiga, Ahmad gembira memakai baju baharu yang dibeli oleh ayahnya. Yang keempat, Ali lewat datang ke sekolah kerana hujan lebat daripada pagi. Okey, ini adalah contoh-contoh kata adjektif dalam ayat. Selesai kata adjektif waktu, sekarang kita beralih kepada kata adjektif panca indera. Jadi, kata adjektif panca indera ialah kata yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang membawa konsep kepada sentuh, dengar, pandang, bau dan rasa. Bila kita sebut saja berkenaan dengan panca indera, ianya merujuk kepada 5 jenis dera yang terdapat pada manusia. Yang pertama ialah dengar melalui telinga. Seterusnya ialah bau melalui hidung, rasa melalui lidah, sentuh melalui kulit ataupun tangan kita. Yang terakhir ialah pandang menerusi mata. Kita lihat satu persatu jenis dera rasa. Contohnya dengar. Kita dengar bunyi yang sangat bising. Kita dengar nyanyian yang merdu, suara yang nyaring dan juga suara yang serak. Seterusnya ialah dera bau, merujuk kepada bau yang busuk, bau hapak, bau ikan yang hanyir dan juga bau badan yang tengik. Kalau dera rasa pula, ianya merujuk kepada apa yang dirasa oleh lidah. Kebanyakan ialah makanan lah. Contohnya makanan tersebut sangat sedap. Contoh lain ialah ubat-ubatan yang pahit. Seterusnya kek yang manis dan seterusnya yang terakhir ialah pisang yang kelat rasanya. Yang keempat merujuk kepada dera sentuh melalui tangan ataupun bahagian kulit kita yang mempunyai dera. Contoh yang dapat diberikan ialah permukaan yang licin, permukaan jalan raya yang kesat, kain yang lembut dan halus dan juga batu yang keras. Dera yang terakhir ialah menerusi mata, iaitu pandang. Pandanganlah terhadap sesuatu. Contohnya, bayi itu sangat comel, orang lelaki itu nampak sangat segak dengan pakaian uniform,
dia seorang yang cantik. Kita lihat contoh ayat menggunakan kata adjektif panca indera. Yang pertama, kucing yang dipelihara oleh Ahmad amat comel. Yang kedua, bunga mawar itu harum baunya. Yang ketiga, suara penyanyi yang merdu itu membuatkan ramai penonton, semua penonton terpegun. Yang keempat, Kamil tidak suka akan ubat yang diberikan oleh ibunya kerana rasanya yang pahit. Nombor 5, orang ramai dinasihatkan jangan melalui kawasan ini kerana lantai licin. Selesai kita mengenali berkenaan dengan kedua-dua kata adjektif. Sekarang murid boleh merujuk pada muka surat 55. Situasi yang ada dalam buku teks itu ialah pemeriksaan di lapangan terbang. Hadif dan keluarganya melancung ke Langkawi. Mereka menaiki kapal terbang. Mereka perlu melalui pemeriksaan keselamatan sebelum berlepas. Jadi apa yang kamu lihat di hadapan ni adalah situasi di mana penumpang perlu untuk menjalani pemeriksaan. Jadi ada orang beratur, ada mereka yang sedang memeriksa beg, pegawai yang sedang memeriksa beg, mereka yang melalui pintu pengesanan ataupun pintu yang dapat mengesan sama ada seseorang itu membawa peralatan yang tidak dibenarkan, maka ia akan berbunyi. Terdapat juga satu papan tanda berwarna kuning yang menyatakan lantai itu licin. Seperti mana yang kamu dapat lihat, label berwarna merah jambu itu menunjukkan kata adjektif panca indera. Contoh yang ada ialah wangi, pahit, licin, tajam, lembut, bising dan juga segar. Tugasan kita pada hari ini ialah membina ayat menggunakan kata adjektif yang diberikan mengikut situasi pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang. Jadi kamu semua bolehlah membina ayat dengan situasi berikut. Contoh yang dapat diberikan ialah pegawai keselamatan yang bertugas kelihatan amat segar dengan pakaian uniform lengkap. Kata adjektif yang kedua ialah tajam. Jadi apa-apa barang yang tajam dan juga boleh membahayakan orang lain, kamu tak boleh bawa semasa berada di lapangan terbang untuk menaiki kapal terbang. Jadi ayat yang boleh kamu bina ialah penumpang tidak dibenarkan membawa alatan yang tajam kerana boleh mendatangkan kecederaan kepada penumpang lain. Kata adjektif panca indera yang ketiga ialah wangi, merujuk kepada deria bau yang wangi. Okey, ayat yang boleh kamu bina ialah minyak wangi dan ubat-ubatan yang dibawa hendaklah mengikut sukatan yang ditetapkan. Kalau kamu membawa lebih daripada sukatan yang ditetapkan, contohnya 100 ml, kamu akan tidak dibenarkan membawa masuk dan juga perlu diserahkan kepada pegawai yang bertugas. Sebagai peringatan kepada murid-murid, pastikan ayat kamu itu mempunyai subjek dan juga predikat. Subjek merujuk kepada siapa yang sedang melakukan dan yang kedua, apa aktiviti yang sedang ataupun perbuatan yang sedang dilakukanlah. Kita beralih pula kepada kata adjektif waktu pada muka surat seterusnya. Situasinya ialah Hadif, Haziq dan Jiwen berpeluang untuk menonton perlawanan bola di Stadium Larkin. Kita lihat situasi yang ada di bawah. Yang pertama, situasi di luar stadium. Nombor pertama, nombor kedua, ketiga dan keempat merujuk kepada situasi di dalam stadium. Jadi ayat ataupun perkataan yang diberikan kat situ ialah datang awal, merujuk kepada waktu awal. Yang kedua, alat pengimbas baharu. Gambar yang ketiga, tempat duduk yang lama. Dan yang keempat, segera keluar stadium. Oleh demikian, murid-murid dikendaki untuk membuat satu tugasan penting iaitu membina ayat menggunakan kata adjektif waktu yang diberikan mengikut kepada situasi Hadif dan rakan-rakannya pergi ke stadium untuk menonton bola sepak. Contoh perkataan yang pertama diberikan ialah datang awal. Jadi kamu boleh buat dalam bentuk ayat. Hadif dan rakan-rakannya datang awal ke stadium menaiki basikal. Contoh perkataan lain yang nombor 2, situasi nombor 3 dan yang keempat, kamu boleh buat sendiri. Kemudian boleh semak dengan guru bahasa Melayu di sekolah kamu masing-masing.
Pastikan ayat dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda nokta. Terima kasih kerana sudi untuk menonton. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Baik, bagaimana dengan pembelajaran anda sebentar tadi? Cikgu harap kamu boleh faham apakah perbezaan di antara kata adjektif waktu dan juga kata adjektif panca indera. Cikgu rasa benda yang mudah dan kamu semua boleh faham dengan baik. Pada yang belum like, share dan subscribe, sila lakukan demikian untuk membantu SK Studio terus berkembang dengan konten-konten yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.